Boleh kita start kelas? Puvanesh Ahmad Salahuddin. Dah breakfast ni? Puvanesh dengan Salahuddin. Dah breakfast dah? Dah, okey. Sudah ada breakfast? Oh, dah. Saya makan biskut je hari ni. Berapa partisipan ni? 37. Oh, ramai lagi tak masuk Sepatutnya sepatutnya 88 tolak 27. 88 tolak 27. 88 tolak 27. Sepatutnya kelasnya ada 61 orang. Sekarang baru 38. Mana yang lain ni? Jangan lupa record attendance. Saya tak nak dapat message nanti tiba-tiba kata datang kelas tapi lupa nak record attendance. Sebab saya tengok yang biasa tak record attendance tu adalah bila kita dah habis kelas tu semua orang dah leave. Orang yang tak leave tu lah yang biasa yang tak record attendance. Saya tak tahu dia ada tak. Dia punya Webex dia on tapi orang dia tak ada. Tu yang saya perasan lah. Sebab saya memang ambil siapa yang tak leave daripada Webex ni semasa kita habis kelas tu. So saya consider memang dia tak ada kat depan laptop ataupun handphone lah. Saya ada screenshot siapa yang ni lah. Siapa yang bila dah habis kelas dia tak leave. Saya tahulah siapa. Dan orang tu lah yang biasa bagi excuse dia datang kelas tapi dia lupa record attendance. Ada apa? Puvanesh? Oh, tanya saya dah breakfast. Saya dah. Okay, so baru 40 orang, sepatutnya ada 60 orang ni. So kita teruskan, boleh? Boleh. Baik. So bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. So good morning to everybody. So today we are going to cover the topic that we have touched on Monday. But this session kita focus on the practical lah. How to use dalam lecture tu dia tak kata user define data type. Kat lecture topik dia adalah structure data. Betul? Dalam lecture kita hari tu adalah structure data. So ni kita punya lecture hari Isnin hari tu. This is the lecture that we cover on Monday. So what we have covered on Monday basically is about structure. Yang kita cover tu adalah structure data. But our lab, the topic we call it as user defined data type. So user defined data type, we have two types. One we call it as structure yang dalam lecture itu. Dan yang kedua adalah union. Okay. Structure and union. And then during the class we have learned the step how to declare structure and then how to declare structure variable
and then how we want to assess the structure, how we want to use the structure for input, for output and process. You remember class? Masih ingat lagi? Kita nak declare structure? Ni. Ingat lagi? Ingat ni cara kita nak declare structure, ni cara kita nak initialize. Aisyah Sabirin dia faham terus dia lag. Disconnect. And then also in our discussion dalam lecture tu ada topik on advanced structure structure. So dia ada nested structure, ada structured in function. Ingat lagi tak saya punya lecture hari tu? Saya ada tunjukkan yang ni. Sekejap mana dia tu? Lecture 11. Tak ada. Lecture 11 tak ada. Saya simpan. Ingat lagi yang ni? Gambar ni? Structure. Apa kaitan structure dengan array, function, apa maksud structure, apa beza dengan array tu kan. So ni kita semua dah kita discuss. So itu on topic advance lah. Ni structure in function, structure containing array. Cuma saya tak ajar nested structure. Ni saya tak nak, ni pun saya tak nak discuss yang ni kita skip saja. Ada dalam lab module tapi saya skip. Ni ni kita skip. Tak nak ajar nested structure. Okay. So yang kita dah sentuh hari tu dalam lecture, kita dah tengok ni. Dan kita dah tengok ni. Dan saya ada ajar advance structure sebagai parameter. Ingat lagi tak? Saya dalam saya punya discussion tu, saya bagi advance structure as parameter kan. Yang ni lah structure in function ni. Tapi dia adalah structure array. Inilah structure sebagai function. Structure dalam function jadi parameter. As parameter. Okay, jom kita lihat contoh. Kita fokus on structure dulu. Tengok je dulu. Apa pun. Okay, refer to page 158. 158, 158, 158. Okay, what is structure? Must be declared and defined. Okay. So, saya dah tunjukkan dia punya format tu, buku surat 159 macam mana kita nak declare structure dekat 11.1.1. Okay, itu cara dia. Dia start dengan struct, lepas tu nama struct, ada curly bracket, lepas tu ada dia punya nama field ataupun dia punya member. Lepas tu tutup dengan curly bracket, lepas tu ada semicolon. Okay, itu adalah cara nak declare structure. So, refer muka surat 161. So, everybody refer to page 161. Okay, ada example 11.2.1 example 1, the implementation of structure. Okay, the implementation of structure. So, kat mana dia declare structure? Line ke berapa dia declare structure? Which line? Declare structure. Oh, faham tak faham? Boleh sebutkan
kat chat boleh, pun nak cakap pun boleh. Line 3 until 7. Okay, thank you Purvanish, thank you Ting. Betul 3 sampai 7 tu adalah declare structure. Okay. Yang kedua, declare structure variable. Line yang keberapa? Line yang ke 10. Ada nampak pelik tak? Ada nampak pelik tak? Line yang ke-10 tu adalah declare structure variable. Tapi yang kita belajar hari tu, cara nak declare, tengok tak cara nak declare? Ni, contoh nampak saya punya ni? Nampak saya punya PowerPoint ni, nampak? Nampak So, tengok. Ini adalah declare struct, betul? Ini adalah, declare struct variable. Ini adalah nama struct. Ini adalah variable struct. Betul? So, cara nak declare adalah struct name, lepas tu struct variable name. Tapi dalam muka surat 161, dia tulis macam ni. Line 10 tu, dia tulis struct, struct, struct personal staff. Betul? Betul tak? Ini dekat line 10, dekat muka surat 167. So, staff ni apa? Staff ni apa? Staff ni adalah struct variable. Personal ni adalah struct name. Struct ni adalah struct lah. So, sepatutnya line 10 ni, kita boleh sebenarnya buat macam ni saja. Tak perlu letak struct. Tak perlu ada 3 perkataan. 2 perkataan saja dah cukup. Personal staff, semicolon, dah. Dekat slide ni, cara kita nak declare variable struct, cuma 2 perkataan saja. Perkataan pertama adalah struct name, perkataan kedua adalah struct variable. But in your lab module, saya tak tahu kenapa line 10 tu dia buat 3 perkataan. Sepatutnya, in order to declare the variable struct, enough we just put this one. Faham tak? Tak perlu letak perkataan struct pun boleh. Faham tak? Faham, okay. Alright. And then, ada yang tak faham ke? Tak faham boleh komen. Boleh komen. Boleh tulis kat chat. Okay. Mau faham Alright. Next is assessing structure. Assessing structure, macam mana nak assess structure? Sebenarnya konsep dia pakai, kita pakai dot. Kita pakai dot. Ini yang paling penting. Kita pakai ada konsep dot. Contoh, example. Okay, kita nak access structure ni sama ada untuk input, output ataupun proses. So dekat line keberapa yang dalam example tu kita accessing structure? Line yang keberapa? Line keberapa kita access structure? Plus? Line yang keberapa? Muka surat 161, line keberapa kita access structure? 18, 19. Ada lagi, ni atas tu lagi.
Ada 4, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Tak, saya nak line by line. Line berapa? Tak boleh cakap 11 hingga 19 ni. Saya nak exact line. Line ke berapa kita access structure. Tadi Ernie dah jawab 18, 19 tu baru 2. Dia ada 5. Line yang ke berapa? Kita access struct. 12, 11, 16, 18 dan 19. Okay, thank you Hazura. Betul Hazura? 12, 14, 16, 18 dan 19. Boleh semua faham Ingat accessing tu maksudnya untuk input, untuk output ataupun untuk proses. Okay, so line yang ke-12 dan 14. Line yang ke-12 tu, kita access tu untuk input ataupun untuk output ataupun untuk proses. Line yang ke-12 tu untuk apa? Kita access structure untuk apa? Untuk input. Ernie jawab. Betul. Line yang ke-12 tu adalah untuk input. Kan ada cin tu kan? Cin staff.name. Maksudnya apa? Bila kita masukkan nama tu cout enter name tu. Enter name, bila kita masukkan name, so nama tu akan disimpan dalam staff.name. Okay? Maksudnya akan disimpan dalam struct. Dalam struct kat mana? Dalam variable name. Faham? Maksudnya nama yang kita masukkan nanti akan dimasukkan dalam struct ke dalam field name. Faham? Faham tak ni? Okay, line yang ke-14. Itu accessing structure juga. Itu untuk input, output ataupun proses. Input juga kan? Betul, Cornish. Juga. So, bila kita masukkan input, kita masukkan H tu akan disimpan dalam struct. Struct kat mana? Dalam variable H. Tu dia letak apa? Staff.h. Ada dot ni kat situ, dia pakai dot. Sebab staff tu, dalam staff tu adalah variable struct. Dalam variable struct tu ada beberapa variable. Ada 3 variable. Variable name, age dengan status. Okay, next. Line yang ke-16 pun sama. Itu adalah untuk access structure untuk input. So maksud dia nama, name, age and status have been stored inside struct variable stuff. Faham tak? So maksudnya sekarang kita baru sampai line 16 So meaning that we already store ataupun we already set the field of name, age and status for variable struct variable stuff. Okay. Ada stuff tu. So stuff tu adalah variable struct. So kita dah set ke dalam dia 3 data. Name, age dengan status. Faham? Okay, dah faham. Next. Line yang ke-18. Itu pun ada access juga struct. So, apa yang di-access? Di-access struct staff.name. Staff.name tu apa? Input, output ataupun proses. Staff.name tu kita access dia sebagai output. Yes. Sebab cout kan kat situ. So dia nak displaykan apa, dia nak coutkan apa, dia nak outputkan apa, staff.name. So staff.name. Ada tak value dalam staff.name tu? Adalah sebab kita dah masukkan tadi kan dekat line 11, line yang ke-12 tadi. Kita dah set name dia. Bolehlah kita outputkan sebab name dah ada. Line yang ke-19 pun sama. Kita nak displaykan age. So age tadi kita dah simpan, kita dah set age tu dekat line 14. Dah in tadi kan. So kita boleh out kan. So staff.age. Oh ada lagi satu lah.
tertinggal lah siapa tadi, Azura. Ada line 21 Azura. Line 21 pun adalah assessing struct. Betul tak? Line 21. So, yang kat situ. So, dia sebagai proses ke sebagai input output? Dia sebenarnya dijadikan sebagai condition. Okay? So, dekat line 21 tu, dijadikan sebagai condition. Variable, member of struct tu dijadikan sebagai condition. So, kita boleh katakan sebagai proses lah. Okay? So, dia compare. Ini comparison this is process comparison. Line yang ke-21 adalah process of comparison. Staff.status is equal to S. True or false? So kalau true, you are still available. Status tu apa maksud dia? Oh, line yang ke-15 tu kalau single, masuk S. Kalau married, masukkan M. Oh. So kalau status dia S, so you are still available. So else dia, you are already married. Faham tak? Example tu. Cuba tengok output tu. Dia masukkan nama Noraini. Age dia masukkan 20. Enter status dia masukkan S. Itu je. Input dia inputkan 3, dia keluarkan 3. Itu je. So kalau yang line yang ketiga tu dia input. Line yang ke-456 tu dia output. Okay. Your name is Noraini, your age is 20, you are still available. So faham? Okay. Dia sama je macam program kita yang dahulu, kita ada 3 variable. Tapi sekarang ni variable tu dia groupkan. Okay. Variable tu kita groupkan jadi satu variable, nama dia staff lah. Sebenarnya sama, kalau kita tak nak pakai struct pun boleh. Maksudnya kita dekat dalam void main tu, kita declare je character name, 20, integer age, character. Faham tak? Okay. Faham Itu konsep basic concept of structure. Ada soalan tak? Sepatutnya dah tahulah semua ni. Nak declare. Inilah kita tengoklah. Yang lain ada tak kita buat. Okay. Cuba tengok exercise muka surat 169. Muka surat 169. Okay, write a program that uses a structure to record the following pollution data. Okay. Member dia adalah field dia. Ada 4 member. Member yang pertama name dalam bentuk karakter, ID dalam bentuk integer, reading ada 5 pollution reading, dan yang keempat member dia adalah total of 5 pollution reading. Okay. So dia suruh buat structure. Siapa boleh declare structure untuk soalan nombor 1? Cuba buat. Cuba declare. Saya tak baca habis soalan tu. Kita baca sampai table tu saja. Okay, cuba declare. Structure untuk soalan nombor 1. Ke surat 169. Declare. Saya nak declare. Saya bagi 2 minit saja.
Okay dah, siapa nak letak kat chat your declaration of the struct. Aisyah Sabirin, tadi angguk-angguk faham, nak tengok jawapan awak mana? Mana Aisyah jawapan? Okay. Okay, good. Okay. Okay. Ernie. Salah. Okay, jawapan yang betul adalah daripada Tong ni. Tong Ting Chan Hong ni. Cuma nama struct tu tak sesuai. Ting. Sebab kita cerita pasal pollution. Kenapa struct awak bagi nama student? So better saya rasa namakan dia sebagai pollution lah. Nama struct tu better namakan dia sebagai pollution. Faham. Ernie and then satu lagi kalau boleh nama struct tu better huruf besar lah, start dengan huruf besar. Walaupun dekat dalam modul dia tulis huruf kecil kan, tapi nak bezakan dia dengan variable, kita letak dia nama huruf besar lah. Okay, huruf besar tu semua huruf besar macam saya buat tu, yang saya forward tu, saya buat pollution P besar. Okay, Ernie punya ada salah sebab Ernie punya semua dia buat macam ni. Ernie saya share jawapan awak dalam sini. So Ernie dia buat macam ni. Dia buat panjang sendiri je macam ni. Bukan salah ni tak ada masalah pun. Awak nak declare macam ni pun tak ada masalah. Cuma yang betul cuma satu je. Ini je yang betul. Yang ni je betul. Sebab name dia kata area name as long as 20 character. So dia letak 21. Betul? 21. Okay. Lepas tu yang ni, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, dia declare semua sebagai array. Declare sebagai array, mana size dia Ernie? Kalau dia array, mana size dia? Mana size dia? Mana size dia? Kita tak boleh declare array tak ada size. Unless awak initialize. Ini declare. Kalau initialize macam ni array kita bila kita nak declare array integer x, kita kena letak size dia. Nak declare array kena ada size. Declare array kena ada size. Ditulis ni. Kalau initialize array, tak perlu letak size pun tak apa. Kalau awak buat x macam ni, equal to 1, 2, 3, 4, 5. Kalau macam ni, initialize array, ni nama dia initialize bukan declare. Kita bagi initialize array, tak perlu letak size. Boleh letak size atau tidak boleh letak
size atau tidak. Kalau initialize array, boleh letak size, tak letak size pun boleh. Faham? Ni konsep ni. Ni konsep di array yang saya ajar. Faham? So, yang Ernie buat, member yang kedua tu adalah ID, member ketiga reading, betul lah nama variable betul, tapi ni dia kata dia array, tapi tak ada size. So, tiga-tiga ni salah. Faham? Faham Ernie? Salah yang pertama adalah tak ada size. Salah yang kedua adalah yang ni, integer ID. Cuba baca. Dia kata area ID number. Ada dia kata ID tu array? Ada tak dia kata ID tu array? Tak ada. So dia bukan array. So sepatutnya macam ni saja. Integer ID. Dah, tu je. Satu saja. Salah yang tadi yang kedua, ni tadi salah yang pertama, cara declare array semua salah. Yang kedua adalah declare ID salah. Sepatutnya ID tu dia bukan array. Dia single. Satu je. Yang ketiga, 5 pollution. Nampak tu dengar? 5 pollution reading. So dia baca pollution reading tu 5 kali. So float reading 5 kali. 5. Ni betul array tapi kena letak size. Size dia ada 5. 5 reading. Dia akan buat 5 kali reading. Faham? Aisyah? Faham Ernie? Faham yang lain? Okay. And then last kali total. Total description dia adalah total of 5 pollution reading. Maksudnya 5 pollution reading dia akan dicampurkan, disimpan dalam satu variable nama dia total. Satu variable, bukan banyak variable. So dia bukan array. So tak ada ni. So jadilah macam ni. Faham? So yang Ting buat tu, Ting betul, dia buat macam ni lah. Nampak kemas sikit. Okay. Taklah buat satu line. Ni yang betul Dia pakai double, dia tak pakai betul. Sama je. So ni jawapan dia. So okay. Faham tak setakat ni? Tu baru declare structure. Daripada baca soalan, nak declare structure. Okay. Next. Kita baru declare. Yang ni dah salin dah. Kena delete ni. Okay. Okay, kita baca soalan seterusnya. Ni kita baru basic belum advance lagi Dah pukul 9.42. Okay. Kita baru declare write a program Okay. Buku Good IOStream using namespace std lepas tu kat sini the main dan 0. Okay, kita baca seterusnya buat program Okay, let the user enter the area name and ID into a record of this type of structure. Then using a for loop, read 5 pollution reading for this record and store it total in record suitable member. After that, display all data of the record. So mula-mula sekali
Dia suruh kita enter name and ID. Macam mana nak macam mana nak enter name and ID? Selepas kita declare struct, step yang kedua kita kena buat apa? Declare struct variable. Okay. So kita declare dulu. Macam mana declare? Nama dia, nama struct tu adalah pollution. Okay. Kita, nama variable dia, kita letak P lah. Okay. Satu je P. Itu cara kita declare struct variable. Ini declare struct variable. Okay, so soalan tu lah let the user enter the area name and ID number. Enter so tu adalah assessing structure untuk input. Okay, kita nak assessing structure untuk input. So macam mana kita nak inputkan? Add user. Jadi kita kena bagi prompt dulu. User tu nantilah dia kena keluarkan prompt lah, maksud dia enter area name. Ini prompt dia je. Kita nak suruh user masukkan nama area name, so kita kena prompt dia. Ini nama dia prompt, ingat prompt. Enter area name. Tu macam mana nak access? Macam mana nak access? Macam nak access struct untuk input? Refer dekat muka surat tadi tu 161 line yang ke-12. Line yang ke-12. Macam mana nak buat? Yes, thank you Purvanesh. Dia tulis macam ni, cin p.name. Itu cara yang pertama. Kalau awak tengok ni, name dia adalah 20 karakter. So kalau area tu nama Pulau Pinang. Pulau Pinang ada dua, kalau Melaka satu perkataan, Johor satu perkataan, Perak satu perkataan, Selangor satu perkataan, Pulau Pinang dua perkataan. Okay, kalau awak pakai cin p number ni, dia hanya dia akan read one sentence saja. Faham Purvanesh? Purvanesh dia bagi jawapan cin p.name. Okay, .name. So, kalau p.name dia hanya akan read satu sentence saja. Tapi kalau nama area tu kalau Pulau Pinang, yes, kita kena pakai ni Thank you, Ting. Kita kena pakai ini cara yang kedua. cin.getLine p.name, 20. Ingat lagi ni yang kita belajar C string tu. Yang ni boleh read multiple sentences. Tu nak pakai yang mana? Nak pakai cin ke cin.getLine? Pakai yang Ting syarankan Faham Purvanesh? Kita pakai cin.getLine Sebab kita kena fikir juga kalau faham Alright. So saya delete awak punya Boleh Purvanesh? Jangan kecil hati Dia betul, cuma kurang tepat tu je. Alright. Itu yang pertama. Lah Abang Aisyah Yelah dia cuba. Yang kedua apa? Dia nak enter apa? Enter ID number. Okay, enter ID. So prompt lagi lah. Enter ID, area ID.
enter area ID. So apa dia punya tu, access dia, sign apa? Aisyah apa dia, sign apa Aisyah? Ni enter area ID, sign apa? Mana Aisyah ni? Yes. Baik kau. Aku bagi soalan senang. Ya. Dot. Okay. Okay, dah habis. Dua. Kita dah set dua member. And then using a for loop, read 5 pollution reading. Read 5 pollution reading to this record. Okay, kita nak masukkan 5 pollution reading ni Pollution reading ni ada 5. So dia suruh kita read pakai for. Siapa boleh buat? Kita nak masukkan reading ni, 5 reading ni pakai for. Then using for loop, read 5 pollution reading for this record. And store its total in record suitable members. Boleh? Okay, siapa boleh buat dia punya for? Condition untuk for. What is the, cuba siapa boleh buat for? Bukan complete, buat for dahulu. For punya statement. Siapa boleh buat? Dia ada 5 pollution reading. So macam mana for dia? For apa? Salah tu Ernie apa benda tu. For mana pakai variable double. For kan counter. Salah tu Ernie. Macam mana tu buat for ni Ernie? Saya tak pernah ajar for dalam kurungan double, tak ada. Lain. Yes. Thank you Purvanesh. Cuma Purvanesh tu ada salah sebab dia tak letak INT kat depan I tu. Kena declare, ini Purvanesh punya jawapan ni. I equal to 0, I less than 5, I plus plus. Okay, ini dia. I ni kita tak declare lagi. I ni apa? Integer, double, float. Biasanya adalah integer kan? So kena letak integer depan ni. Boleh Purvanesh? Letak integer depan ni. Faham tak? Ernie, nampak ni dia bukan macam dia? Kau letak sini double. Mana ada double? Tak pernah buat for pakai double. Asal counter. Okay. Kenapa less than 5? Sebab kita start daripada 0. Ada 5 pollution reading kan? So 0, 1, 2, 3, 4. So 0, 1, 2, 3, 4. So maksud dia 5 lah. Okay, ini for dia. Lepas tu kita buat curly bracket untuk dia punya statement. Ni curly bracket ni adalah to show what is inside this for. Apa yang kita nak repeat. Apa yang kita nak repeat ada dalam for ni. Kita tutup, kita buka dengan curly bracket, tutup dengan curly bracket. So apa kat dalam? Adalah untuk apa? Dia akan read. Then using a for loop, read 5 pollution reading. Kena prompt dulu Lupa pula nak prompt kat sini. Out, enter 5 pollution reading. Okay. Macam mana? Ni prompt dia ni prompt. Ernie cepat. Macam mana nak enter 5 pollution reading ni gunakan for?
Partisipan 54. Ramai ni, ada 6 orang kita datang. Cepat hari ni. Saya dah bagi prompt kat sini. Aisyah, reading ni apa? Array kan? Ernie, yang array tu member ataupun Ernie, yang array tu, yang array ni struct dia array ataupun member dia yang array. Ernie, jawab soalan saya. Yang array ni reading ataupun P? P ni kita declare sebagai array ke bukan? P bukan array kan? Kau betulkan tak? Reading yang array. Ernie, awak jawab tu P reading 5. Benda tu 5. Siapa ya ajar cara nak masukkan data dalam array macam tu? Lepas tu see out pula tu. Soalan kata read. Aisyah Sabirin tu dia betul. Cuma dia reading tu bukan array. Kau faham tak soalan dia? Read. Read see in ke see out? Ernie cepat. Apa salah tak apa. Tak kisah pun. Biar salah sekarang. Jangan salah masa exam. Cepat. Macam mana? Lagi complete. Saya nak complete. Ernie. Yang lain cuba kan kita nak baca reading untuk 5. 5 reading. Ting, siapa? Ting, Shan Hong, tolong jawab. Aisyah, awak letak tu p.reading 5. 5 tu apa? Size ke apa? Dalam bracket tu adalah dia punya elemen. Bukan size. Sekarang 5 tu size, bukan elemen. Elemen dia apa? Awak faham tak maksud? Ni konsep lagi. Kalau kita declare integer x5, ni maksud dia kita declare variable x ada 5 elemen. Apa elemen pertama? Elemen pertama dia adalah x0, betul? Elemen kedua dia adalah x1. Ni elemen dia. Ini size. Jadi kita declare elemen dia. Elemen dia, ni elemen dia. Faham tak Aisyah Sabirin? Elemen dia 0, 1, 2, 3, 4. Ni elemen dia macam ni je. Biasanya subscript 0, 1, 2, 3, 4. Kan ada 5. Yang Aisyah Sabirin letak P reading 5 apa? Declaration ke apa? Bila kita ni size, kita tak letak size, kita nak read, nak masukkan dalam elemen dia. So T in, thank you T dot reading, letak dia punya subscript ni. Subscript dia start dengan apa? Subscript dia adalah I tu apa? I start dengan 0 sampai 4. Nampak ni? 0, 1, 2, 3 ni. Untuk saya ni adalah reading.
Ernie faham tak Ernie saya ni display ni? Tu baru konsep tau. Konsep array ni. Faham ni? Tu dia akan masukkan ni. And then ayat dia kata then using for loop read file pollution reading for this record and store its total in record suitable member. In record dia punya total. So ada proses. Proses dia adalah ni total plus equal sorry. Total tu apa? P dot total P dot reading. Faham tak ni? Kita akan totalkan reading tu. Kelima-lima reading tu ke dalam variable member yang nama dia total ni. Total. Ni faham tak ni? Yang ni faham tak ni? Ini dia sama juga dengan apa? Ini saya ringkaskan daripada ni. Chapter 3 saya ringkaskan dia punya panjang macam ni. P total equal to P total plus P dot reading. Okay, dia totalkan. Setiap reading tu dia akan simpan hasil tanpa dia akan simpan dalam variable total. Yang ni faham? Okay. Next. Display all data of the record. Okay. Last sekali adalah display all data of the record. So dia suruh display semua dia. Kita dah input, kita dah input, yang ni pun kita dah set dia punya value, kita dah masukkan value. So, sekarang kita nak display. Kita nak display all. Okay. See out. Out apa? See out area. Area dia adalah p dot area. Dot area. Lepas tu dia punya ID, see out ID, copy p dot ID. Lepas tu nak displaykan pollution reading pakai for ni kita pakai out. Last sekali adalah kita nak displaykan total di out. En. Di dot total. Dah. Faham ni? Ni untuk display all. Boleh? Okay, saya letak dalam awak punya dalam dekat chat ni
cuba run dekat dalam chat ni cuba run dalam devs++. devs++. Okay. Cuba run. Ada error. Rasa ada error. Run pun. Lab 11 exercise 1. Ada error sebab ni tak ada semicolon. Okay. Ada error sebab kami tak letak semicolon. There's no member error. Okay. Oh, name. Dah run dah? Dah run tak ni? Hello? Dah copy paste dekat ni? Dah run belum? Ada error tak? Saya punya dah error kosong, warning kosong tu. Nampak tak saya share dev C++ ni? Dia nampak tak? Okay. Dah run dah? So dia keluar macam ni, enter area name. Contoh dia nama dia Seremban. Okay. ID dia 73. Solution reading 12 space 34 space 56 space 76 space 89. Enter. Tu dia keluar. Nampak? Ni kita display cincai ni sebenarnya. 12, 34, 56, 76, 89. Terus semua. Dapat tak macam ni? Saya buat tak cantik lah. Saya buat cincai je ni. Dapat tak? Okay, faham tak? Ada soalan? Senang tak? Kenapa Syah Sabirin? Susah ke? Saya ajar step by step kan? Saya ajar step by step. Saya tak pakai ni pun. Kalau saya tengok error saya macam tak ada semicolon tu biasa lah kan. Saya pakai notepad je kan. Yang ni nak cantik, boleh je tambah macam ni. Tu ada soalan. Afif Qayyum. Ada soalan? Mana Afif Qayyum ni? Ada ke tak ada? Okay, so that is kita baru
Yang ini je. Basic structure. Ada soalan? Apa soalan awak? Afif. Dah run belum program saya tu? Program kita tu. Dah run belum? Tak ada soalan. Dah run ke belum? Coding tadi tu. Tapi tak jawab jawapan saya. Okay, tak apa. Dah habis on basic structure. Now we move to this one. Structure in function as parameter. Macam mana kita nak bawa structure sebagai parameter? So refer to page 165. Okay, everybody please refer to page 165. Okay. So, example 4, 11.2.4 example 4. So, muka surat 165. Kat mana kita declare struct? Line yang berapa kita declare struct? Kelas cepat sikit. Line berapa kita declare struct? Faster. Line berapa kita declare struct? 4 hingga 8. Okay, thank you. Kita declare struct line yang berapa? Kita declare struct line yang berapa? Declare variable, struct variable. Kita declare struct variable apa dia? Kat mana? Line berapa? Line berapa kita declare struct variable? Line 10. Salah. Line berapa kita declare struct variable? Bukan line 10. Yes, line 13. Okay, apakah nama struct? Apa nama struct? Okay, line 13 kita declare struct variable Apa nama struct? Salah, Aisyah Sabirin. Apa nama struct? Apa nama struct? Apa nama struct? Yes, Purvanesh, thank you. EATA, semua huruf besar. Aisyah Sabirin, semua huruf besar, itu nama struct. EATA, semua huruf besar, itu adalah nama struct. Apa nama struct variable? Apa nama struct variable? Nama struct variable adalah apa dia? Apa nama struct variable? Bukan struct name. Struct name adalah DATA, semua huruf besar. Apa nama struct variable? Yes, Purvanesh. DATA, huruf kecil. Orang lain tak nampak ni. Orang lain tak nampak ni. Kau punya respon privately. So, dekat line 165 tu ada dua ada tiga. Ada DATA huruf besar, ada DATA huruf kecil. Yang ni adalah struct name. Ni adalah struct variable. Okay, Syah Sabirin, faham ni? Alright, line yang ke-10 tu apa? Line yang ke-10 apa? Function prototype. Okay, function prototype. Apa parameter dia? Apa parameter line yang ke-10 tu adalah function prototype. Apa parameter dia? Parameter dia adalah struct. Okay.
parameter dia adalah struct. Nampak tak? Parameter dia adalah struct. Macam mana kita tahu struct? Sebab dalam parameter tu dia bukannya macam standard bukan macam primitive data type, bukan integer, bukan float, bukan double. Dia adalah data space data, okay, data huruf besar space data huruf kecil. So sebenarnya parameter dia adalah struct. Faham tak ni? Line yang ke-10 tu. Kan kita discuss sebab structure in function as parameter tu kan. So tengok dekat function prototype, line yang ke-10 tu sebenarnya kita punya data nanti akan jadi, kita punya struct akan jadi parameter. So line yang ke-15. So everybody look at line 15. Data.first equal to A. Itu apa tu? Itu sebenarnya dia access. Okay, dia access. Access field first tu, dia masukkan value A. Okay. Okay, kita simplify lah. Kita simplify program ni sebab dia buat complicated. So saya nak awak buat macam ni. Jadi dia buat kita confuse. Saya nak ajar konsep saja supaya tak confuse. So buat macam ni yang kita main, yang lain tu awak buat ni. Saya nak awak remove line yang ke-16, line yang ke-19. Okay. Line yang ke-16 dengan line yang ke-19 tu kita boleh remove, kita boleh abaikan. Okay. Class, are you okay? Are you still with me? So saya tulis balik ni So ni adalah line yang ke-13. Lepas tu data dot first equal to A. So buat je macam ni, data dot second. Kita nak belajar macam mana jadikan dia sebagai parameter, okay? Data dot third equal to 100.0. Ada print data. Yang kita bawa. Kat sini tadi dia punya function prototype dia adalah void print data. Ini sama macam konsep function, okay? Tak ada beza pun, cuma beza dia parameter saja. Tengok kat sini. So kita ada kita punya struct itu beza. Struct data ni ada tiga. Kita ada tiga member. Member yang pertama adalah character, nama dia first. Member yang kedua adalah integer, nama member tu adalah second. Dan member yang ketiga adalah float. Float, nama dia third.
saya pakai teknik Ernie ni buat satu line je, struct satu line. Kan ni kan, buat macam ni kan. Declare struct satu line macam ni kan. Ni saya ikut Ernie. Malas nak enter. Okay, faham tak yang ni? Yang ini declare struct, yang ni adalah declare variable struct, yang kita set data ke dalam struct. Ini faham Yang ni faham? Ni faham? Faham. Yang ni faham? Faham. Okay, apa beza dia? Cuma kita tambah ada function. Okay, so kita tahu yang ni kita akan ada satu function nama dia print data. Dia punya parameter dia adalah data. Ini adalah function declaration. Function ni function call. Function call dia apa ni? Print data. Kita call data ni apa? Data ni adalah struct. Data adalah struct. Faham? Data adalah struct. So macam ni dia punya function definition. So kita ambil dia function declaration ni. Lepas tu letaklah macam ni. Nak print dia ada muka tu semua tahu dia, ada benda. Data dot ada data SCHAR. SCHAR. Data SCHAR, data S apa lagi? Data S ini. Data S group. Okey, saya ambil ni awak buat dalam ni. Saya letak dekat chat. Cuba run. Apa benda buat.
Dah boleh tak? Boleh run? What happened? Oh, smooth first. Boleh dapat? Kelas? Faham tak ni? Kelas faham tak? Program ni simple je. Kita hantar struct ni ke dalam function. Kita set data dalam main. Lepas tu kita hantar struct variable tu ke dalam function untuk display saja. Faham So dia macam biasa je. Kita cuma tadi kita boleh je. Sebelum ni tadi kita buat kita nak see out dia. See out dia semua dalam main. Sekarang kita nak see out function. Boleh? Saya bagi program tu tak betul tu. Kena betulkan sikit-sikit ada error. Saya letak apa benda lah. Ada tak betul lah. Saya tak clear, tak letak semicolon tu biasa lah. Tapi ni lah jawapan daripada saya. Dapat tak? King, Uvanish, Ernie. Mas Salahuddin, okey. Sebenarnya dah lama tak ada sound. Saya tengok yang respon Ernie, Aisyah. Aisyah dapat Aisyah? Uvanish, Azura. Saya doakan yang rajin respon ni supaya dapat A masa final exam. Okay, siapa yang respon, siapa yang rajin respon ni saya doakan supaya dapat keputusan yang cemerlang. Boleh Faham Oh, terus ramai dah. Saya nak ajar satu benda ni. Kita declare struct variable kat mana? Kat contoh saya ni, kita declare struct variable dekat line berapa? ID. Ikut kakak. Apa ada kelas? Line berapa? Kita declare struct variable line berapa ni? Line 11. Okay, thank you Azura. Line 11. Okay, boleh tak saya declare saya nak ubah lah, tak cantik lah ni. Ernie punya style ni tak menarik. Saya ubah lah. Bagi cantik macam apa yang disuruh. Sorry ni saya ubah. Boleh je, awak cara tu tak salah. Tapi saya buat macam ni cantik sikit kan. Boleh tak saya declare benda dia ni boleh tak saya declare kat sini? Saya tak nak declare dekat dalam ni. Saya nak declare dekat bawah struct ni. Bawah struct name ni saya nak declare. Boleh tak? Boleh Class focus ni, focus. Kita nak declare struct variable tak semestinya dalam main. Dekat luar main pun boleh dekat sini. Bila kita letak kat sini, dia akan jadi global. Dia akan jadi global variable. Global variable maksud dia dia dikenali dalam main dan dikenali dalam printer. So, kalau dia macam ni, kita boleh ubah kita punya function call jadi macam ni. Kita tak perlukan dia sebagai parameter. Kita tak perlukan struct sebagai parameter. Yang saya ubah bezakan So,
saya punya function declaration takkan ada data, ini takkan ada parameter. Okay, saya komentkan. So dia tak ada parameter, tak ada parameter. So yang ni pun saya tak nak ada parameter. Allah. Andu. Oh ni. Control V. Nampak tak saya punya ni? Saya buat apa ni? Boleh nampak apa Bebak? Yang asal tadi, ini adalah yang asal tadi kita punya variable struct ada dalam main. Betul? Faham tak ni kelas? Tengok So sekarang ni saya declare dia dekat luar main. So dia akan jadi global variable. So saya ubah ni dia punya function declaration, function call dengan function definition. Tak ada parameter. So kalau kita set ni kat sini kita set kita punya data ni first, second, third. Tapi kita tak letak dia sebagai parameter. Kita tak pass dia ke pada print dia. Awak rasa kita boleh print tak? Faham tak saya punya soalan? Sekarang ni kita set value ni di dalam main. Kita nak see outkan dia dekat print data. Patutnya tadi kita print sebab data ni dijadikan sebagai parameter. Kita pass ke bawah. Sekarang kita tak pass apa-apa. Faham tak ni? Bila saya compile, ada error, hasil dia kita akan dapat hasil yang sama. Kita akan dapat hasil yang sama. Saya ada letak dekat chat. So, bila kita declare variable struct ni dekat luar main, dia akan jadi global variable. Maksudnya kalau kita buat changes di sini, dia akan mempengaruhi. So, kita print kat sini. Faham tak ni? Saya ada letak dekat situ awak comparekan lah. Satu kita declare dalam main, satu kat luar main. So kalau kita declare kat luar main, kita tak perlukan dia jadi parameter. Kalau kita declare struct variable tu dekat luar main ni, so kita tak perlu pun jadikan dia sebagai parameter untuk dibawa ke function. Sebab function pun nampak data ni. Sebab dia global. Main nampak, print data pun nampak. Semua function akan nampak. Dia global. Okay, global. Kalau yang tadi kita buat kat sini, dia local variable. Yang tahu main saja. Bila kita declare dalam main, dia akan jadi local struct variable. Maksudnya main saja yang tahu. Print data tak tahu. Print data tahu kalau kita pass. Kalau kita pass, dia tahulah. Kalau kita pass dia sebagai parameter, dia tahulah. Kalau kita tak pass, dia tak tahu. Okay, itu tambahan Nanti dalam final exam banyak benda macam ni. Nanti kalau tiba-tiba dekat final exam dia pula, kenapa dia declare struct variable dekat luar main. Razian ajar dekat dalam main. Saya sekarang ni kita declare dekat luar main boleh. Faham Note ni penting. Nanti masa exam jangan confuse. Alright. Next dia. Okay. Habis yang ketiga adalah structure containing array. Tidak.
Structure containing array lah tadi kan. Punya contoh ni. Ni structure containing array ni. Kita punya example 1 ni. Kita punya exercise tadi. Structure containing array. Ni kan? Dah ajar kan? Dah, habis lah. Itu saja. Setengah. Faham? Structure containing array kita dah cover kita buat exercise. Alright. Ada soalan tak? Jangan lupa record attendance. Soalan tak? Saya nak bagi homework. So homework untuk yang selepas midterm ni saya jadikan sebagai assignment. Sebab kalau ikutkan awak punya teaching plan, dia ada individual lab assessment dengan group assignment. Jadi saya ambil je lah ni sebagai assignment. Nanti saya tambah assignment. Assignment buat soalan final exam. Okay, so okay, homework buat soalan 3 dan 4. Boleh discuss kalau nak bagi-bagi pun boleh. Okay, homework question 3 and 4. Faham ni? Alright, so ada soalan Ernie, Azura, Aisyah Sabirin, Uvanish, Salahuddin, apa lagi? Dia kot yang respon. Tak ada. Azura. Hopefully lah yang macam Azura, Ernie, Salahuddin yang nampak macam banyakkan buat exercise. Sekarang kita memang masa lecture, masa lab macam faham. Tapi bila dapat soalan kan tak pergi buat. Tadi lah kan. Saya suruh declare struct, faham. Bila declare struct tak betul. Itu tak semestinya yang active kan score. Kerana yang diam tu score. Tapi sekarang ni susah lah kan nak kata yang diam tu score sebab apa. Tak tahulah sebab punya assessment bukan physical kan, online kan. So siapa yang pandai jawapan dapat jawapan. Okay, so I think that's all for today. Ting, ada soalan Ting? Ni up Ting. Mana Ting Shan Hong ni? Ada Alright, so I think that's all for today. So kita jumpa lagi minggu depan. Jangan lupa record attendance dan juga ingat kita punya homework 2 soalan ni boleh discuss untuk selesaikan masalah lah. Kalau hopefully faham lah. So terima kasih. So see you next week. Thank you. Thank you, Zara. Thank you, sir. Yeah,